Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nor dalam channel YouTube Cikgu Noraini Osman. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Unit 11, Hang Tuah Laksmana Terbilang. Inilah tajuk kita pada hari ini dan kita akan melihat berkenaan dengan riwayat hidup Hang Tuah. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan tentang riwayat hidup Hang Tuah. Baiklah murid-murid, mari kita kenali siapakah itu Hang Tuah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, Hang Tuah merupakan Laksmana Terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum ini, kita telah belajar berkenaan dengan tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka dan salah seorangnya ialah Laksamana Hang Tuah. Ketokohan dan kebijaksanaan Hang Tuah telah menyebabkan Sultan Melaka melantiknya sebagai Laksamana Melaka. Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk mengenali siapakah Hang Tuah, mari kita telusuri riwayat hidup Hang Tuah. Untuk pengetahuan murid-murid, Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung. Bapa Hang Tuah bernama Hang Mahmud. Dan ibu Hang Tuah pula bernama Dang Merduwati. Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Mereka ini mempunyai hubungan yang sangat akrab seperti adik-beradik. Mereka berkawan baik dan melakukan banyak perkara bersama-sama. Okey murid-murid, Hang Tuah ini merupakan seorang yang sangat berani dan tangkas bermain senjata. Hang Tuah pernah menyelamatkan bendahara dalam satu peristiwa amok. Hang Tuah bersama dengan para sahabatnya telah melawan seorang yang sedang mengamuk dan mencederakan sesiapa sahaja yang berada di situ. Jadi, pada ketika itu, Hang Tuah dan para sahabatnya telah menyelamatkan bendahara Melaka daripada peristiwa amuk berkenaan. Dan bendahara dapat melihat betapa berani dan tangkasnya Hang Tuah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Okey murid-murid, bendahara Melaka merasa sangat bersyukur kerana telah terselamat dan tidak tercedera dalam peristiwa amuk yang berlaku. Bendahara telah diselamatkan oleh Hang Tuah dan para sahabatnya. Setelah melihat peristiwa berkenaan, setelah melihat ketangkasan dan keberanian Hang Tuah dan para sahabatnya, bendahara Melaka telah mencadangkan Hang Tuah dilantik menjadi sebagai Laksmana Melaka. Manakala 4 orang sahabatnya dilantik sebagai Hulu Balang Melaka. Semasa menjadi Laksmana Melaka, Hang Tuah telah menjalankan semua tugas-tugas yang diberikan dengan penuh dedikasi, amanah dan tanggungjawab. Semua tugas yang diberikan dijalankan dengan penuh tanggungjawab, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hang Tuah ini merupakan seorang pembesar yang sangat taat dan setia kepada Sultan Melaka. Murid-murid, Hang Tuah merupakan seorang yang bijaksana. Kebijaksanaannya tu telah menyebabkan Hang Tuah ini terkenal. Jadi salah satu bukti kebijaksanaan Hang Tuah ini ialah ketika mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negara China, Hang Tuah telah berjaya melihat wajah Maharaja China yang sebenarnya tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun.
Sesiapa pun tidak boleh melihat wajah Maharaja Cina. Kenapa ya murid-murid? Itu merupakan undang-undang yang terdapat di negara Cina pada waktu itu. Okey, sesiapa pun tidak boleh melihat wajah Maharaja Cina. Okey, semuanya perlu menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada Maharaja Cina. Tetapi Hang Tuah ini mempunyai sifat ingin tahu yang sangat mendalam. Okey, ketika Hang Tuah sampai ke negara Cina, satu majlis makan, majlis jamuan telah diadakan, okey, bagi menyambut kedatangan rombongan Hang Tuah ke negara Cina. Okey, jadi pada waktu itu Hang Tuah telah meminta disediakan makanan yang terdiri daripada sayur-sayuran sahaja, dan Hang Tuah telah meminta untuk disediakan kangkung yang tidak dipotong. Okey, jadi di sinilah terserlah kebijaksanaan Hang Tuah. Apabila beliau hendak makan kangkung berkenaan, beliau perlu mendongakkan kepala untuk menyuap kangkung yang panjang itu masuk ke dalam mulutnya. Jadi ketika itu, ketika beliau mendongakkan kepala ke atas, maka Hang Tuah dapatlah melihat wajah Maharaja Cina. Jadi nampak tak betapa bijaknya Hang Tuah sehinggakan dapat mencari helah bagaimana untuk melihat wajah Maharaja Cina. Seterusnya, kebijaksanaan Hang Tuah ini dapat dilihat apabila Hang Tuah berjaya memujuk Tun Teja dan membawa balik Tun Teja ke Melaka untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Siapakah ini Tun Teja? Okey, Tun Teja merupakan anak perempuan Bendahara Seri Amar Diraja yang berasal dari Pahang. Sebenarnya Hang Tuah ini merupakan seorang pembesar yang sangat disayangi oleh Sultan Melaka pada waktu itu. Jadi dengan pencapaian Hang Tuah yang cemerlang, okey, yang terbaik itu telah menyebabkan terdapat beberapa pihak berasa iri hati ataupun dengki dengan apa yang telah dicapai oleh Hang Tuah. Hang Tuah ini merupakan pembesar kesayangan Sultan. Jadi ramailah pihak-pihak yang berasa iri hati dengan apa yang Hang Tuah dapat. Jadi mereka ini, orang-orang yang iri hati ini telah menabur fitnah kepada Hang Tuah. Okey, Hang Tuah telah difitnah melakukan perkara yang tidak baik dengan dayang istana. Dan perkara itu telah sampai ke pengetahuan Sultan Melaka. Sultan Melaka berasa sangat marah dan murka kepada Hang Tuah. Lalu Sultan Melaka telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hang Tuah. Adakah hukuman bunuh ini dijalankan ke atas Hang Tuah, murid-murid? Sebenarnya tidak. Okey, bendahara telah menyelamatkan Hang Tuah dan telah menyembunyikan Hang Tuah. Okey, baiklah murid-murid, apa yang berlaku selepas itu? Okey, berita hukuman bunuh yang dijatuhkan oleh Sultan Melaka ke atas Hang Tuah telah sampai ke pengetahuan para sahabatnya. Okey, Hang Jebat merupakan sahabatnya yang paling rapat. Okey, Hang Jebat ni merupakan sahabat yang paling rapat dengan Hang Tuah, telah mengamuk, telah marah dan mengamuk dan mahu menuntut bela di atas kematian Hang Tuah. Okey, keadaan Melaka pada itu menjadi kucar-kacir lah, tidak aman. Berikutan peristiwa yang berlaku, keadaan negeri Melaka yang tidak aman pada waktu itu telah menyebabkan Sultan menyedari
dan menyesali kesilapannya kerana telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hang Tuah. Sultan berasa sedih dan berasa gusar dengan apa yang telah berlaku. Okey, baiklah murid-murid. Bendahara tidak sampai hati melihat Sultan berada dalam keadaan sedih, muram kan. Jadi bendahara pun memberitahu kepada Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Okey, jadi Sultan berasa sangat gembira dan Sultan telah menitahkan bendahara membawa balik Hang Tuah dan meminta Hang Tuah mengembalikan keamanan di Melaka. Jadi Hang Tuah telah kembali dan bersemuka dengan Hang Jebat dan Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Kemudian Hang Tuah telah dilantik semula menjadi Laksamana Melaka. Begitulah serba sedikit berkenaan dengan riwayat hidup Hang Tuah. Riwayat hidup Hang Tuah ini membuktikan bahawa status rakyat dalam masyarakat boleh berubah apabila diberikan jawatan oleh Sultan. Kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Cikgu berharap murid-murid boleh memahami dan mengingati riwayat hidup Hang Tuah. Okey, kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.